Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar daripada program Kejuruteraan Kimia di bawah kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia MPU 3122 yang diajar oleh pensyarah Dr. Muhammad Faisal. Kumpulan kami terdiri daripada saya Muhammad Ismail bin Muhammad Firdaus bin Rosmizan, Muhammad Faiz bin Zulkifli, Muhammad Imran Afif bin Muhammad Izzuddin, Muhammad Ashrafil Amri bin Jamaluddin. Kami akan memberi sedikit ulasan mengenai tajuk dokumentari yang telah kami uji, iaitu Tamadun Dinasti Ming dari China yang bermula pada tahun 1368 sehingga 1644. Tamadun ini telah bangkit selepas kejatuhan dinasti Yuan dan penaklukan Maharaja Zhou Yuanzhang yang telah berjaya menakluki ibu kota Dadu dan juga menghalau sisa tentera Mogol. Tamadun ini dikenali dengan perluasan bidang perdagangan dengan dunia luar dan menubuhkan perikatan budaya dengan tamadun di barat. Selain itu, mereka terkenal dengan drama, ilmu sastra dan pembuatan porselin. Daripada dokumentari yang telah dikaji, ia menceritakan sumbangan tamadun dinasti Ming kepada dunia iaitu ilmu pelayaran dan ilmu pembinaan kapal yang canggih, pembinaan infrastruktur unit yang kekal sehingga kini, penghasilan sutera dan porselin yang paling utama di dunia pada masa itu. Saya serahkan kepada rakan saya untuk meneruskan ulasan mengenai dinasti Ming. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz. Saya akan membentangkan tajuk pelayaran di bawah Tamadun Dinasti Ming. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Ismail atas memperkenalkan diri saya sebentar tadi. Okey, sejurus itu saya akan memulakan dengan poin pertama. Yang pertama adalah Maharaja Ming telah melantik Zhang He sebagai komander sebuah armada untuk memenuhi cita-cita Maharaja menjadikan China sebagai kuasa yang dihormati oleh negara yang lain. Yang keduanya adalah dari 1403 hingga ke 1405, hampir kesemua tapak di sekitar sungai Yangtze dan China dijadikan sebagai pekarangan kapal untuk membina lebih daripada 2,000 buah kapal. Seterusnya, pekarangan kapal di Longjiang, Nanjing menjadi kawasan pembinaan kapal yang terbesar di dunia pada ketika itu. Seterusnya, kapal yang paling besar dalam armada Zheng He bernama Treasure Boat mempunyai ukuran 126.72 meter panjang dan 51.84 meter lebar. Lebih besar dari sebuah padang Olimpik dan mampu membawa 1,000 orang. Seterusnya, Zheng He membawa lebih daripada 10,000 buku untuk menyebarkan pengaruh Cina dan ajaran Konfusianisme. Dan seterusnya, Zheng He juga membawa sutera dan juga brokat kain bagi tujuan perdagangan. Kedua-kedua barangan ini menerima sambutan yang amat meriah. Okey, poin yang terakhir adalah armada tersebut berlayar ke Asia Tenggara, Lautan India, Lautan Merah dan Pantai Timur Afrika. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Faiz kerana pembentangan dia yang sebelumnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ahmad Imran Afif dan saya akan membentangkan satu daripada sumbangan dinasti Ming iaitu Tembok Besar Cina. Tembok ini mempunyai ukuran yang panjang iaitu 21,196 km. Ia dibina dengan kepingan batu yang amat besar dan temboknya bermula dari arah timur dan berakhir di tembok hujungnya di barat. Tembok ini bukanlah bermula dibina pada dinasti Ming, tetapi ia dibina 2,000 tahun sebelumnya, iaitu semasa dinasti Zhou pada musim bunga dan juga musim luruh dinasti itu. Tembok ini dibina untuk tujuan kawalan, sempadan Cina dan pertahanan dari musuh-musuh luar. Pembinaan seterusnya disambung oleh dinasti Ming dan pengakhiran pembinaan tembok ini adalah masa awal
dinasti Qin. Ming Great Wall ialah bahagian tembok yang paling terkenal. Tembok ini kebanyakan tembok-temboknya dibina di atas bukit dan gunung dan mempunyai bentuk zigzag yang panjang untuk menyerupai seekor naga. Pembinaan tembok ini mencapai kemuncaknya dari segi saiz tembok dan ilmu kejuruteraan semasa dinasti Ming ini. Tembok ini merupakan simbol negara China dan juga salah satu daripada 7 wonders of the world. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan saya akan memberikan kepada kawan saya yang lain. Terima kasih kepada kawan saya Imran kerana pembentangannya pada tembok besar China tadi. Sekarang saya akan bentangkan tentang Forbidden City di Beijing. Pada tahun 1405, Maharaja Ming mengarahkan pembinaan istana di Beijing yang kini bernama Red Palace ataupun Forbidden City. 4 menara yang besar dibina di setiap sudut Forbidden City untuk tujuan pertahanan. Pada tahun 1418, Maharaja Yongle, iaitu Maharaja dinasti Ming pada waktu itu, berpindah kota dari Nanjing ke Beijing dan mengarahkan pembuatan loceng yang besar untuk menyambut eksploitasi Maharaja. Pakar pembuat loceng dari seluruh China dipanggil ke Beijing untuk mendengarkan spesifikasi loceng tersebut, lalu membuatnya. Spesifikasi loceng tersebut ialah haruslah mempunyai ketinggian 6.94 meter ketinggian dan 3.3 meter lebar daripada mulut dan juga mempunyai berat 46.6 tan. Seterusnya, bangunan The Hall of Supreme Harmony ialah bangunan yang paling besar di Forbidden City, bangunan paling tinggi di Beijing dan juga pembinaan kayu yang terbesar di dunia pada waktu itu. Forbidden City siap dibina pada tahun 1420 dan juga pada masa yang sama loceng tersebut siap dibina dan dinamakan Yongle sempena nama Maharaja Yongle. Akhir sekali, loceng besar itu mempunyai 80.5% gangsa, 16.0% timah dan 3.5% plumbum, zinc dan juga magnesium. Itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada Ashrafil untuk pembentangan seterusnya. Terima kasih kepada Firdaus. Saya Muhammad Ashrafil akan memulakan membicarakan tentang tekstil, sutera, brokat dan porselin. Kerajaan China pada ketika ini terkenal dengan kehebatan mereka membuat sutera, brokat dan porselin. Tekstil dan sutera ditenun di selatan China. Sutera merupakan industri kaftangan nombor 1 di hampir kesemua bandar di China Selatan. Wanita menenun sutera yang kemudiannya digunakan untuk membuat brokat yang unik dan cantik. Penenunan sutera telah matang di China sejak 2000 tahun sebelum dinasti Ming. Gaun dan keranda Maharaja Ming dinasti Wang Li dihias dengan sutera dan brokat yang cantik dan boleh tahan beratus tahun. Kerajaan China pada Ming dinasti melonjakkan teknologi penenunan sutera yang sebelum ini sudah dinasti Song mahir. Porselin yang dibuat dengan banyak untuk diletakkan di atas kapal sewaktu pelayaran. Porselin diisikan dengan taugeh yang kaya dengan vitamin C untuk dimakan di atas kapal. Dan akhir sekali, pembuatan porselin pada Ming dinasti dikenali sebagai waktu puncak untuk industri porselin. Porselin diekspor ke banyak negara. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Dengan ini, dengan segala hormatnya saya ingin menutup pembentangan ulasan video dokumentari Dinasti Ming. Sekian, terima kasih.